Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadilah binti Baharudin dari LC Ipoh. Sekarang ini saya berada di semester kelima bagi Januari 2020. Saya ditugaskan untuk membuat satu video pendek berdurasi selama 5 minit bagi subjek Introduction to Communication. Kod subjeknya adalah ABCC 1103. Video yang dihasilkan ini adalah mengenai tajuk assignment yang diterima, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau nama singkatannya adalah ICT. Saya akan merumuskan secara ringkas assignment yang telah dibuat di dalam video ini. Okey, jom saya mulakan. Di dalam video ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai yang pertamanya ialah impak ICT terhadap komuniti di Malaysia dan budaya. Yang keduanya ialah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. Dan yang ketiganya ialah cadangan penyelesaian terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. Sebelum itu, pertamanya saya akan menerangkan apa itu ICT. Seperti yang kita faham, teknologi itu adalah merujuk kepada perkakasan, perisian dan juga sistem komunikasi yang mana ia membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, berkomunikasi dan menyebarkan maklumat, juga berkongsi maklumat kepada semua. Peralatan komunikasi itu adalah seperti telefon, tablet, komputer dan sebagainya. Tak dilupakan juga kabel dan satelit perlu ada lah ya. Okey, sekarang saya akan menerangkan secara ringkas apakah impak ICT terhadap komuniti di Malaysia dan budaya. Impak ICT ini saya pecahkan kepada dua, iaitu rakyat dan juga negara. Untuk rakyat, yang dimaksudkan adalah menjadikan masyarakat itu sentiasa peka perihal isu semasa. Tidak kira di dalam maupun di luar negara, jadinya kesemua masyarakat tidak ketinggalan untuk segala isu ini. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang berinformasi dan juga berintelektual. Adanya teknologi ini dapat mengeratkan hubungan kita sesama keluarga, rakan-rakan, juga sesiapa sahaja walaupun berjauhan. Hubungan juga tidak akan terputus. Untuk ahli politik maupun ahli perniagaan, hubungan mereka juga akan erat dan senang untuk berhubungan mengenai perniagaan mereka. Untuk negara pula ada 5, iaitu pendidikan, keselamatan, perniagaan, pelancongan dan juga perbankan. Untuk pendidikan, bermaksud sesiapa sahaja terutamanya yang ingin menyambung pelajaran mereka walaupun sudah bekerja ataupun berkahwin, mereka masih boleh menyambung pelajaran secara jarak jauh yang mana sistem pembelajaran ini adalah secara e-learning, tidak perlu face to face. Untuk keselamatan pula seperti CCTV, kita boleh memasang CCTV di pejabat, di rumah atau di mana-mana sahaja tempat yang perlu untuk menjamin keselamatan. Dengan adanya CCTV, sebarang yang penting boleh dijaga walau tanpa kita sendiri menjaganya 24 jam. Untuk perniagaan pula membantu ibu-ibu yang tidak bekerja untuk menjana pendapatan dengan menjual barangan secara online. Yang bekerja juga boleh menambah pendapatan mereka dengan membuat jualan ini. Untuk pelancongan pula, sekiranya kita ingin melancong atau bercuti ke mana-mana negeri dan ingin mencari penginapan lebih awal, terutamanya untuk masa cuti sekolah, kita mesti sedia maklum yang hotel-hotel akan penuh untuk masa cuti sekolah tersebut. Jadinya, kita boleh layari aplikasi Agoda, Booking.com dan lain-lain untuk membuat tempahan awal. Dan pastinya tempahan awal itu adalah lebih murah harga dia. Untuk perbankan pula seperti Maybank Tuyo, CIMB Clicks dan lain-lain. Adanya kesemua ini menjadi mudah untuk kita membeli, membuat bayaran dan sebagainya secara online. Kalau kita berjalan atau kita pergi shopping, kita juga boleh menggunakan kad bank kita untuk membuat bayaran. Dengan cara ini akan memudahkan kita kerana tidak perlu membawa wang di tangan dengan banyak. Seterusnya ada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. Ada 5 iaitu ketepatan maklumat, pelayaran web negatif, penyebaran fitnah dan gosip, jenayah cyber dan juga penggunaan medium sosial. Untuk maklumat yang salah atau dipalsukan itu, contoh yang boleh saya beri yang paling ketara adalah apabila berlaku kesalahan fakta pada ayat suci Al-Quran kita. Oleh itu, kita sebagai pengguna perlulah juga mengesahkan setiap fakta yang diterima di internet sebelum mengambil kesemuanya secara bulat-bulat. Melayari laman web yang tidak baik. Contoh seperti melayan web seksual. Ini sangat bahaya buat anak-anak yang baru meningkat dewasa, yang baru berjinak-jinak dengan internet. Menyebarkan fitnah atau cerita yang tidak benar. Contoh yang saya boleh beri adalah
kepada isu kita sekarang ini, yang mana bukan saja isu negara kita tetapi isu satu dunia, iaitu kes COVID-19. Ada pengguna yang tidak berlaku jujur dengan membuat cerita yang tidak betul tentang COVID-19, mencuri maklumat orang lain untuk kepentingan diri. Okey, yang ini contohnya seperti dia orang mencuri maklumat, hak cipta orang lain untuk menjadikan hak sendiri, hack sistem orang lain untuk mengambil perisian tersebut, melayan gadget 24 jam tanpa henti. Pengguna seharusnya membuat jadual masa dalam melayari internet. Ini membantu pengguna supaya dapat mengagihkan masa untuk bersosial juga. Yang akhir sekali adalah cadangan penyelesaian terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. Ada 3, iaitu penggunaan gadget, teknologi maklumat dan juga pengaruh WhatsApp. Untuk penggunaan gadget, memberi faedah jika kita gunakan untuk pendidikan. Perlu ada had limit. Untuk kanak-kanak perlu ada pantauan daripada ibu bapa. Untuk teknologi maklumat pula terdedah kepada berita palsu, ancaman cyber dan lain-lain. Kerajaan wujudkan undang-undang dan akta berkaitan penyalahgunaan internet. Dia memberi kesedaran kepada masyarakat tentang undang-undang dan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Pengaruh WhatsApp pula. WhatsApp sekarang ni telah mengatasi aplikasi-aplikasi yang lain untuk semua. Grup perbualan bersama keluarga, rakan-rakan dan juga pekerjaan. Menghadkan penggunaan terutamanya untuk grup pekerjaan seperti membuat silent mode apabila berada di rumah. Ini kerana sekiranya terus-terusan menghadap grup tersebut, kita memang tidak akan berhenti untuk melakukan kerja-kerja yang lain apabila sudah pulang ke rumah. Okey, selesai untuk 3 perkara ni. Okey, secara keseluruhannya, adanya ICT ini ia dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara dua hala walau dengan jarak yang jauh. Contoh yang saya berbagi pada diri saya sendirilah, yang mana sekarang negara kita telah dilanda wabak penyakit COVID-19 kan. Okey, yang mana pada masa itu saya masih perlu bekerja di office tanpa work from home. Anak-anak saya pula berada di kampung sejak cuti sekolah lagi lah. Jadi dengan adanya teknologi ini, saya masih boleh berhubung dengan anak-anak saya untuk melepaskan rindu. Okey, untuk semua, untuk negara Malaysia, untuk satu dunia ni lah, semoga COVID-19 ini berakhir dengan cepat.